Sekolah Vernacular Cina ni ditubuhkan sebab Pertubuhan Sekolah Vernacular Cina adalah badan yang memperjuangkan hak untuk memajukan pengajaran sekolah Cina di Malaysia. Sekolah Vernacular Cina ni adalah sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai medium pengajaran dan biasanya dihadiri oleh murid-murid yang berketurunan Cina. Pertubuhan ini berjuang untuk memastikan bahasa Cina dan budaya Cina terus dipertahankan dan tidak dilupakan di tengah-tengah perkembangan dan kemajuan negara. Mereka juga memperjuangkan agar Sekolah Vernacular Cina ini terus diiktiraf dan mendapat sokongan dari kerajaan dalam hal fasilitas dan pertukaran kewangan. Adalah Sekolah Vernacular Cina sebelum kemerdekaan. Penubuhan Sekolah Vernacular Cina membawa beberapa implikasi. Pertama, kesetiaan kepada budaya dan bahasa Cina. Penubuhan Sekolah Vernacular Cina menunjukkan kesetiaan dan kepentingan terhadap budaya dan bahasa Cina oleh masyarakat Cina di Malaysia. Sekolah-sekolah ini membolehkan murid-murid mempelajari bahasa dan budaya Cina dalam suasana yang diiktiraf dan selesa. Yang kedua, pembangunan identiti Sekolah Vernacular Cina turut membantu membina identiti di kalangan orang Cina di Malaysia dengan memperkenalkan murid-murid kepada sejarah, kebudayaan dan nilai yang dipegang teguh oleh budaya Cina. Ketiga, pemisahan dan perbezaan pertubuhan Sekolah Vernacular Cina berpotensi memisahkan atau membezakan masyarakat Cina dari kelompok-kelompok etnik lain di Malaysia. Ini dapat memperketat perbezaan antara kelompok etnik dan mempengaruhi pemahaman dan toleransi di antara kelompok-kelompok ini. Bilakah penubuhan Sekolah Vernacular Cina? Penubuhan Sekolah Vernacular Cina bermula pada zaman penjajahan di British Malaysia. Sekolah Vernacular Cina ditubuhkan oleh masyarakat Cina untuk memastikan pendidikan mereka terpelihara. Pada tahun 1819, Sekolah Thomas, sebuah sekolah Inggeris yang pertama di Singapura, dibuka dan menjadi inspirasi kepada beberapa sekolah Vernacular Cina yang lain. Di Malaysia, pada tahun 1819 juga, Sekolah Kebangsaan Seri Sitiwangsa di Kuala Lumpur ditubuhkan sebagai sekolah yang pertama. Kemudian, pada tahun 1901, Sekolah Jenis Sekolah Kebangsaan Cina Changhua di China Sarawak ditubuhkan sebagai Sekolah Vernacular Cina pertama di Malaysia. Sejak itu, banyak lagi Vernacular Cina yang ditubuhkan di seluruh negara oleh masyarakat Cina. Sekarang, sekolah ini masih ada dan terus memainkan peranan penting dalam pendidikan di Malaysia. Sekolah Vernacular Cina akan memberikan kebaikan dan keburukan kepada Malaysia pada masa akan datang. Yang pertama, dapat memberikan peluang pendidikan yang merangkumi kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Cina dan bahasa Inggeris, yang berkemungkinan membantu murid-murid menguasai lebih dari satu bahasa, meningkatkan komunikasi dan mobiliti sosial mereka dalam pasaran pekerjaan global. Yang kedua, memberikan peluang untuk mempelajari dan memelihara budaya dan nilai Cina yang telah lama wujud dalam sebagai identiti dan kebangsaan masyarakat Cina di Malaysia. Yang ketiga, Sekolah Vernacular Cina menjamin keperluan pendidikan masyarakat Cina di Malaysia tercukupi dan memberikan pilihan yang lebih baik kepada ibu bapa. Yang keempat, memperkukuh perpaduan antara masyarakat Cina dengan budaya tempatan Malaysia. Bagi keburukan sekolah ini pula, masyarakat Cina yang belajar di Sekolah Vernacular Cina ini mungkin kekurangan kemahiran berbahasa Melayu, iaitu bahasa rasmi dan rakyat Malaysia. Ini mungkin menyebabkan kesukaran berkomunikasi dan pemahaman antara warga Malaysia. Kedua, wujud rasa perkauman atau pengasingan oleh sesetengah orang yang menganggap pendidikan di sekolah vernacular ini sebagai pembedahan sosial. Ketiga, kurang sokongan kerajaan untuk mengiktiraf dan memastikan kualiti pendidikan di sekolah vernacular Cina menjelang menangani penggeseran ke arah ekonomi dan budaya global. Keempat, kelemahan dalam persekitaran pembelajaran dan pendidikan kerana tidak ada integrasi dengan budaya atau keperluan masyarakat tempatan Malaysia dalam aspek sosial budaya. Dalam konteks konklusi Sekolah Vernacular Cina masih memainkan peranan dalam menghargai dan memelihara budaya masyarakat di Malaysia, namun penting untuk memastikan sekolah vernacular ini mempunyai kualiti dan standard serta iktiraf dengan kerajaan Malaysia. Jadi, integrasi dan pengenalan sekolah ini kepada keseluruhan kelompok etnik dan budaya Malaysia amatlah perlu pada masa kini sebab nak bawa kebaikan kepada semua pihak. That's all.
Cara pembelajaran di sekolah vernacular Cina pada masa dulu bersifat tradisional dan menekankan pada pembelajaran bahasa Cina dan kultur Cina. Beberapa ciri pembelajaran pada masa dulu antaranya penggunaan aksara Cina sebagai alat tulis dan membaca, penggunaan aksara Cina asli sebagai tulis bahasa Cina dan matematik. Murid-murid diajar dan mempelajari aksara Cina untuk menghafaz huruf, frasa dan ayat-ayat dalam apa jua subjek, baik bahasa Cina ataupun bahasa Inggeris. Cara pembelajaran yang kedua adalah sistem belajar meniru. Pembelajaran dilakukan melalui mengulang secara berulang kali. Murid-murid diwajibkan meniru atau mengulangi apa yang diajar oleh guru, terutamanya dalam pengajaran bahasa Cina. Yang ketiga, kecil-kecil cili padi. Murid-murid ditekan dengan pembelajaran yang ketat. Dalam menyusun kerjaya, diajar merangkumi dengan guru-guru. Disiplin diri masih mendominasi untuk menjamin murid-murid tersebut berjaya dalam pelajaran. Cara pembelajaran yang keempat adalah penekanan pada adat dan budaya Cina. Kebanyakan kurikulum sekolah vernacular Cina menekankan adat dan budaya Cina sebagai aspek utama dalam pembelajaran. Pelayaran Tahun Baru Cina, Tahun Baru Selatan dan Talong jadi tradisi untuk menyemarakkan suasana pembelajaran. Yang kelima adalah konten silibus merujuk kepada penciptaan manusia. Kebanyakan subjek mengajar mengetengahkan pengajaran mengenai penciptaan manusia dan ciptaan seluruh alam semesta. Cara pembelajaran sekolah vernacular Cina pada masa lampau yang lebih memfokuskan pada budaya Cina dan penghayatan agama Buddha, Tao dan Kung Fu. Walau bagaimanapun, seiring dengan perkembangan zaman, sekolah vernacular Cina mengalami perubahan terutamanya dalam bahasa pengantar dan juga kurikulum yang digunakan sebagai medium pembelajaran untuk mencapai taraf pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menuarikan pendekatan pendidikan moden dan inovatif bagi meningkatkan keupayaan murid-murid.